sekolah asli, semua pelajar di sekolah. Soalnya, tuan-tuan dan puan, apa faktor? Okey, saya punya kajian, tuan-tuan, apa faktor kejayaan sekolah ini? Apa watak dia? Yang pertama adalah apa? Penyayang, caring. Cikgu nak pelajar percaya pada kita, kena ada sikap penyayang. Cikgu nak pelajar sikap kat kita, kita kena ada caring. Kalau kita marah budak dengan perasaan benci, dengan kita marah budak sebab kita sayang dia, berbeza, cikgu. Budak yang kena herdik kat sekolah tu, budak yang kena marah kat sekolah tu, budak yang kena maki kat sekolah tu, dia tahu cikgu tu jujur, cikgu tu ikhlas, ataupun cikgu tu memang benci kesumat pada dia. Jadi kalau kita caring, kita marah budak, budak tahu kita marah dia sebab sayang. Bukan itu sajalah, kita bila sayang cikgu, pastikan budak kenyang, pastikan budak bersih, pastikan budak bersedia, pastikan budak breakfast, barulah boleh belajar. Sekolah ini, budak tak makan, pergi sekolah, dia masakkan dulu. Dia masak. Apa yang dia makan, itulah belajar. Dan sekolah ni tak ada asrama. Macam hitung, macam cenderung, tak ada masalah. Tapi sekolah ni tak ada asrama. Saya tanya mana duit? Duit kocik kita orang lah masak. Sebab kalau tidak, takkan budak nak pandang dia makan. Kalau kat hitung, kita makan kat asrama tu, kan? Kita makan sekali kan? Tak ada makan sekali, tak ada masalah. Pertama, nak dapat graf berbeza tadi, penyayang. Bila penyayang, budak belajar dengan kita seronok. Bila kita suka budak, budak tahu kita suka, budak datang sekolah berlari. Berlari datang sekolah. Bangun tidur, kesek mata, tidak nak pergi sekolah. Watak kedua cikgu, guru-guru sekolah ni, dan saya harap cikgu-cikgu jugalah, your expectation. What is your expectation? Expectation of the turnaround school adalah very high. Maksudnya cikgu, expectation cikgu pada pelajar cikgu ni tinggi. Cikgu masuk kelas bersemangat dan cikgu rasa semua pelajar boleh berjaya. Bukan cikgu masuk kelas, Allah ini muka tak pas ni, ini muka tak duduk lah, awak duduklah tepi tu, duduk dan diam, jangan buat dengar aja. Masuk aja, ada sekolah kan, ini tembaga dia kata, ni tembaga ni bukan tembaga, ini kayu lagi teruk, ini besi, dah lah besi berkarat pulak dia kata. Ini ingat besi je dia. Bila you brand, bila you label student, habis. Kalau student tu tahu, habislah. Cikgu tak ada harapan kat dia. Cikgu cakap kau besi karat je, tembaga je, gangsa je, bukan emas. Kan ada profesor, dia pergi sebuah sekolah, dia kata sekolah ni buat macam mana? Dia kata sekolah ni kami ranking pelajar ikut pencapaian. Dia kata boleh tak you buat tukar kredit ikut saya punya modul, bukan berdasarkan ranking merit pencapaian. Jadi profesor tu dapat saya nama, dia pergi balik, ikut tu. Maka sekolah tu tukarlah ikut profesor tu punya kaedah, macam mana dia nak ranking ataupun dia nak pecah kelas. Selepas profesor setengah tahun, akhir tahun, profesor datang tanya, macam mana keputusan? Dia kata bagus. Profesor punya kaedah membagi kelas ni bagus. Budak daripada tak lulus jadi lulus. Daripada markah 12, 15 tadi boleh dapat 40. Dia tanya profesor, apa kaedah yang profesor buat?
Dia kata tak ada kaedah apa pun. Saya ambil pelajar yang cikgu anggap kelas teruk tadi, duduk kat kelas yang paling cemerlang, dan cikgu mengajar dia seperti pelajar cemerlang, maka tu dia dapat pencapaian tinggi. Kita masuk kelas A, kita mengajar bagus, cuma masuk kelas hujung, kan? Kelas tak boleh membaca dan sebagainya. So kita punya harapan, kita punya expectation memang gagal. Maka gagal lah budak tu. Budak yang muka cerah-cerah, cantik-cantik ni cikgu suka ajar. Budak yang usul masai sikit, yang coreng sikit, ada ingus sikit, apa semua, cikgu pun dah tahu. Jadi cikgu, expectation. Budak pun tahu tau, cikgu masuk kelas, kan? Dia tahu, cikgu tahu, dia tahu cikgu tu anggap dia boleh lulus ke tak boleh lulus. Kalau dia cikgu anggap dia tak boleh lulus, dia akan rasa sendiri bahawa cikgu tak ada harapan ke kan. Kan lulus pun, tak lulus pun, cikgu tak kisah pun. Buku kerja dia pun cikgu tak periksa. Dia angkat tangan pun, angkat tangan, cikgu tak panggil pun. Sebab cikgu tahu jawapan dia salah, kan? So, expectation you kepada dia, so betapa kecewanya dia, langsung dia bawa diri dan sebagainya, maka dia akan. Sepatutnya cikgu dalam kelas, you inspire, cetuskan inspirasi nak belajar. Guru sebagai sumber inspirasi. Budak daripada malas jadi rajin. Budak daripada tak tahu jadi tahu. Budak daripada tak bermotivasi jadi bermotivasi. Because of you. Itu guru. Bukan guru yang melabel pelajarnya. Guru yang belum apa-apa pun dah cakap lah, tak payahlah, biar tak lagi mananya. Awak pelajar sendiri kan, lagi dah tak bolehnya. Budak pelajar Melayu pun tak boleh duduk bahasa Inggeris. Awak duduk bahasa Inggeris, habislah. Kau dulu betul dulu bahasa Inggeris cakap. Awak pelajar sendiri tak duduk bahasa Inggeris, habislah. Apa sifat ketiga? Kena gunakan peluang-peluang yang ada. Semua peluang yang dia guna. PIBG, saya tahu lah sekolah sini PIBG tak berjalan sangat. Gunalah semua kemudahan, semua peluang yang ada sekolah tu, gembelengkan untuk mendapat kejayaan yang cemerlang seperti sekolah tu tadi lah. Okey, dapatan yang keempat dan terakhir, tuan-tuan dan perempuan, kena ada teamwork. Ya, cikgu jangan kerja seorang-seorang. Ajak Gusau, ajak GPK, kita bersatu padu, kita bekerja sama. Sekolah ni, saya pergi, asrama tak ada, saya sebut tadi. Jadi kalau budak berulang, budak dia berulang naik bot tau. Di Tasik Cini ni, dia duduk di pulau-pulau. Pulau Bumung, pulau apa tu banyak nama dia. Duduk di pulau. Kau bayang, imagine, nak pergi sekolah kena naik bot. Kalau minyak tak ada, bot ni minyak banyak pakai. Jadi kalau tak ada minyak, tak pergi lah. Jadi apa kaedah dia, cara dia? Jadi dah jam 6 tu, dia awal tahun lagi, dia kumpul budak tu duduk di sekolah. Asrama tak ada, jadi duduk kat mana? Duduk rumah guru. Tu saya kata tadi, dia duduk rumah guru, dia kena masak. Budak nak makan apa? Dia tak ada bajet asrama, ada caterer, ada tukang masak, supply semua. Tak ada. Minta derma, PIBG. PIBG orang asli, mana ada duit PIBG ni? PIBG Titong macam duit? PIBG Sendul macam duit? Tak ada. Jadi, cikgu keluar paket. Kalau tidak, dia pun tak makan juga. Bukan dia kedai kat situ, dia pendalaman. Nampak tak? So dia timbul, giliran masak, hari ni cikgu dia masak, ni cikgu lain masak. Waktu buat kelas, dia kata bila pelajar duduk kat sekolah dan duduk di rumah guru, kalau yang perempuan duduk rumah guru perempuan, yang lelaki duduk rumah guru lelaki. Lepas tu, dia buat kelas lah. Petang boleh buat kelas, malam boleh buat kelas. Kita kat Titong Sederuk tu,
ada asrama pun, budak terbiar je. Adalah kelas katnya, nak peksa dia adalah kelas. Lepas tu pandai-pandai budak ni. Sekolah tu kumpul budak, cari duit, beli beras, masak bagi budak makan. Dia kata kadang-kadang kena keluar poket sendiri. Adalah juga orang derma beras, minta sana sini kan. Tapi bayanglah berapa orang setiap hari kan, pagi, siang, malam makan 2 kali masak. Jadi dia kata teamwork. Dengan teamwork yang baik, dia dapat semua lulus. Semua orang berusaha bersama. Jadi sekolah tuan-tuan dan puan pun boleh juga. Tapi seperti tadi lah, kena ada teamwork, kena ada expectation yang tinggi kepada pelajar kita. Kalau anggap pelajar sendiri tak lagi, memang dah kat mana. Sebab your own expectation pun dah rendah. Apatah lagi budak yang low profile, yang duduk kampung itu, yang pergi sekolah di kaki ayam. Kalau you expectation dah rendah. Tadi apa tadi? Menggunakan peluang yang ada. Dan yang pertama tadi, yang paling penting, basic as a teacher, you should be caring. Guru kalau tak ada sikap caring ni, jangan jadi cikgu. Jangan minta jadi cikgu. Saya nak ingatkan, kalau setakat setahun 2 ni baru kerja, boleh berhenti lagi. Kalau you masuk kelas muka bengis, you pandang budak tu nak telan je, jangan jadi cikgu. As a teacher, kita kena caring. Kita kena suka dengan budak. Kita kena rapat dengan budak. Kalau you pergi sekolah nak dapat gaji saja, tak payah jadi cikgu. Kan? Itu sebab orang kata menjadi guru ni seperti lilin, bakar diri, menerangi orang lain. Ada lagi ke cikgu macam tu? Ke cikgu sekarang tak ada gaji, gua balik kampung, mana-mana. Ada lagi cikgu yang membakar diri menerangi orang lain? Ada lagi tak? Ya, mestilah cikgu pedalaman lah tu kan, membakar diri, jauh daripada keluarga, sukar nak keluar. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, alang-alang dah berada di sekolah itu, kenapa kita tidak mencatat sejarah seperti Tasik Chini? Kan? Alang-alang sudah berada di situ, ayo kita mencatat paling kurang sejarah peribadi kita. Seperti cikgu bahasa Inggeris Manson tadi, sebelum dia balik ke Terengganu, dia mencapai 68% lulus. Subjek lain tak boleh buat pun. Dan that is the first ever. Sekolah itu punya pencapaian yang the best ever, yang terbaik sekali. Lepas tu dia balik dah kampung dia. Dan sampai sekarang cikgu Manson tak boleh potong, tak boleh pecahkan rekod. Kita nak guru macam ni. Kita mencipta sejarah kita sendiri. Tak kisah bahasa Arab ke, Chekhov ke, PJ ke, kan? Kita catat yang terbaik, kita usahakan yang terbaik, kita deliver yang terbaik. Sebab this is our profession. We love our profession. Macam mana kita nak menunjukkan kita kasih dan sayang pada profession kita? That is our performance, our student performance. Tuan-tuan nak tinggalkan sekolah, tuan-tuan sekolah Manson, sekolah Senderut besok dengan keadaan pencapaian pelajar dia 0%. Nak tinggalkan sekolah macam tu? Tak kisah asalkan saya balik negeri saya lantak lah. Tuan-tuan nak tinggalkan sekolah itu dengan tanpa apa-apa pencapaian pun. Buat sesuatu sebagai satu sejarah kita sendiri. Kalau tidak pun sejarah sekolah, kalau tidak pun sejarah daerah, kita mencatat sejarah kita sendiri. Kalau tak ada benda nak buat sebagai sejarah, tuan-tuan ambil parang pergi takik kat pokok tu sebagai bukti bahawa tuan-tuan dah ada kat situ. Kalau tak reti nak buat benda lain, kalau tak mampu dah nak buat benda lain, pergi takik, jangan potong habis, tak ada sejarah pokok tu. Kan? Menunjukkan bahawa I was here, saya pernah di sini. Tetapi saya kira yang baik tuan-tuan mencatat sejarah peribadi. Keterlanjuran sudah berada di sekolah itu, kan?
Walaupun saya dah tak ingat nama siapa cikgu tadi, tapi saya sebut di mana-mana pencapaian SK Manson 2008. Sampai hari ini saya tak ingat pun nama dia, tapi saya jaga kejayaan dia. Saya sebut pencapaian dia. Saya harap Cikgu Salam boleh tolong saya supaya kita boleh kredit. Dan saya harap semua guru-guru di sekolah-sekolah pendalaman kita ataupun di sekolah biasa kita berusaha untuk mencatat sejarah. Apatah lagi, kalau boleh kita mencatat sejarah. Tak ada sekolah di Pahang band 6 dan band 7 pada year 2013 ni. Boleh tak? Keluar result IPSA besok, keluar score composite index, tak ada pelajar, tak ada sekolah band 6 dan band 7. Boleh tak? Boleh tak? Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Masya Allah pun bagus juga. Masya Allah. Dapat. Ya? Dapat. Insya Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, apa lagi buku ni? Dalam ni pun ada juga yang saya sebut tadi, watak-watak, watak-watak turn around school. Kita nak turn around result, ada watak-watak, ada kat belakang tu. Dalam yang saya pamer tadi pun ada, tuan-tuan boleh baca. Dan juga yang belah depan tu adalah maklumat maklumat tentang orang asli di Malaysia. Tuan-tuan dan puan lah. Tengok ada lagi tak slide? Ini dalam buku dia kan. Empat jenis watak dalam saya punya kajian di sekolah Tasik Chini tadi. Sekolah Tasik Chini tadi saya pergi interview. Tuan-tuan dan puan, ini gambar di sebuah sekolah. Saya pergi di Kuching itu. Saya tunjuk. Sekolah ni kelas dia tak macam kelas kita lah. Kelas kita ni bila masuk, depan ada papan hitam ataupun papan putih. Lepas tu ada meja guru, belakang ada signboard. Semua sekolah sama. Tapi sekolah ni tengok, sekolah ni ni meja guru dia. Ada bunga ni kan, ni meja guru dia. Papan hitam dia kat sini. Pintu dia belah sini, belakang sini pintu dia. Keluar. Ini papan support belakang. Dekat depan papan hitam ni ada kapet. Budak boleh duduk kat situ. Jadi dia tak masuk kelas yang sama lah. Tahun 70-an pun kelas macam tu. Dah 2000, dah second millennium pun sama je kelas kita. Nampak depan sikit tu, saya pergi papan hitam, nampak depan tu ada kawasan bacaan, budak boleh duduk lah. Lepas tu pelajar tahun 1, pelajar tahun 1 ni dia buat secara booklet, mana pelajar yang bagus, dia warna bagus ke, tulis bagus ke. Ini apa? Buku saya. Buku saya. Buah apa yang sedap. Tentang buah. Maka dia tampal di belakang sebagai insentif kepada pelajar. Sekolah ni baguslah. Parent dia bagus. Jadi yang terakhir, saya nak bercakap dengan cikgu sekolah pendalaman ni. Yang pertama saya mohon cikgu jaga waktu PMP. Jangan jaga waktu PMP masa saya datang. Masa saya datang, saya masuk kelas, saya pergi senderut gitu. TikTok macam. Sampai budak-budak tu bila habis jawab dapat gula. Dapat gula juga. Soalnya bila tak ada orang macam mana? Adakah sama? Jadi kita harap cikgu di bulatan yang besar ni, waktu persekolahan seminggu 5 hari masa dia.
Lepas tu ini waktu masa dia ambil darjah 7.30 sampai 1.30 kan. Sekolah rendah kan 1.30. Setengah ke pukul 1? 1.30 lah katakan. Ini waktu mengajar je. Tak masuk waktu rehat, tak masuk waktu perhimpunan. Dah tinggal sikit dah, 5 jam. Bulatan kecil dah. Walaupun ini pula waktu akademik, ada waktu koko, ada waktu kan. Tinggal 3 jam je. Lepas tu kita nak tahu sekarang ni waktu cikgu mengajar budak pelajar ni tinggal berapa. Cikgu masuk kelas, cikgu mengajar, budak belum tentu dapat lagi absorb masuk. Budak belum tentu engage lagi kan. 5 minit pertama cikgu masih nak suruh budak duduk diam keluar buku kan, nampak tak? Akhirnya waktu yang berkesan tu sikit cikgu. Mungkin 15 minit. Cikgu dah 30 minit satu waktu kan. Mungkin 15 minit, 20 minit. Jadi kita harap cikgu boleh besarkan ni. Cara dia masuk kelas kena on time. Jangan lama sangat membebel 5 minit, 10 minit, nampak tak? So waktu pembelajaran yang berkesan kita boleh besarkan. Cikgu, saya honestly sebut bahawa pencapaian pelajar bergantung kepada engagement cikgu. Pencapaian pelajar UPESA, budak lulus ke tak lulus bergantung berapa lama cikgu masuk dalam kelas. Saya pernah masuk lah, saya pernah pergi sekolah segi pendalaman ni. Kalau tanya cikgu macam mana? Masuk kelas, masuk. Bagus, beres. Lepas tu saya tanya pelajar, adik, sebelum saya sampai, saya nak masuk sekolah tu 2 jam naik Land Rover, baru sampailah pukul 10. Saya adik, pada pukul 7.30, 8 tadi sampai pukul 10 sebelum saya masuk, ada tak cikgu mengajar? Cikgu masuk tak kelas? Pelajar itu geleng kepala dengan saya. Dia geleng kepala. Tak ada dia. Saya nak percaya cakap cikgu ke tak percaya cakap pelajar? Pelajar. Jadi cikgu, sebenarnya the main problem sekolah pendalaman yang 0% yang tak lulus pelajar ni, that is the engage time. Contact hours pelajar dengan guru kurang. Itu saja. Kita kalau ada guru besar, lah kita masuk kelas. Kalau ada orang, kalau tak ada orang, kita masuk kelas juga. Kalau kita sempat. Ada sekolah boikot masuk kelas. Marahkan guru besar, bergaduh dengan guru besar, boikot masuk kelas. Siapa jadi mangsa? You bergaduh dengan guru besar, bergaduh lah. Yang you tinggal kelas ni pasal apa? Tuan-tuan ingat, kita bekerja jangan ingat habis kat atas dunia je. Second world besok kita akan ditanya tu. Mu dulu, mu pernah sekolah Titong kan? Mu pernah sekolah Senderut? Mu pernah tinggal Kedah tak? Jawablah, saya tak tahu. Mu tahu tak ada pelajar yang tak lulus? Tahu tak ada pelajar tak boleh membaca? Tanggungjawab kita, ikrar. Kita punya apa? Janji apa tu yang buku rekod tu? Janji apa? Aku janji ya. Aku janji, ingat tak? Ikrar guru, ingat tak? Kamu jangan tanam tebu di tepi bibir saja, tidak dilaksanakan. Ini yang saya selalu sebut sebagai kita guru, kebanyakan guru tidak jujur dengan profession kita sendiri. Budak lulus tak lulus, budak boleh tak baca, it doesn't. Yang ada kena-mena dengan kita pun, kita tak rasa apa-apa pun. Habis 7 tahun macam ni, serah buku rekod, serah buku teks, serah semua, tutup buku, selesai kerja kita. Kita tak fikir pun ada pelajar tak boleh membaca. Kita tak fikir pun ada pelajar tak lulus peksa kita, subjek kita. Kita tak masuk perut pun, orang kedak kata. Sepatutnya menjadi tanggungjawab profession kita. Aku janji kita mengajar dengan bersungguh-sungguh. Semua pelajar kita mesti boleh baca. By the end of the year, cikgu susunlah jadual, susunlah aktiviti.
Ini janji kita. Hujung tahun tak ada siapa fikir pun. Tahun depan lantaklah cikgu yang ambil tu boleh baca ke, tak boleh baca ke, lulus ke, tak lulus ke, gaji kita jalan. Jadi cikgu, sekolah-sekolah begini saya nampak engage time, dan kita kena jujur dengan profession kita dan jujur dengan Allah SWT. Kita pergi dengan bersungguh-sungguh untuk menjayakan pelajar di mana pun sekolah kita berada. Kita tidak kira siapa pun berada di hadapan kita, orang Melayu ke, orang asli ke, orang Cina ke, orang India ke. Once he is our student, kita kena bereskan tanggungjawab kita sebagai guru, sebagai pendidik. Jangan pilih pelajar. Ada orang saya tanya, tak apa, nanti kau balik lagi kau mengajarlah sungguh-sungguh. Kat sini pelajar asli susah, kat sini tempat orang. Saya balik negeri saya besok, saya akan balik. Oh, di mana kejujuran kita sebagai seorang guru? Di mana ikrar kita sebagai seorang? Sebagai seorang guru, sepatutnya kita rasa sedih kerana ada pelajar kita yang kita ajar 1 tahun ataupun 11 bulan kita ajar tak boleh membaca. Sepatutnya ada rasa bertanggungjawab, rasa sedih, rasa terkilan sepatutnya. Sepatutnya kalau kita sebagai seorang guru yang bertanggungjawab kepada kementerian ke, kepada sekolah ke, kepada ibu bapa, apatah lagi, kita tak rasa apa-apa ke penjaga datang tengok result anak dia tak lulus. Kita mengajar 5 tahun, 6 tahun anak dia, 1 subjek pun tak lulus. Tak boleh ke mana anak dia? Duduk 6 tahun kita 6 tahun duduk dalam sistem sekolah kita, tak boleh membaca pelajar kita. Sepatutnya kita segan kepada penjaga, kepada parent, segan kepada diri kita sendiri. Ya? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya harap dengan adanya kursus ini ataupun bengkel ini akan meningkatkan motivasi kita to be a champion teacher, to be a good teacher. A good teacher ni dia inspire student. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita kembali ke sekolah nanti untuk mencetus inspirasi kepada pelajar kita untuk berjaya dalam hidup ini, berjaya dalam akademik, berjaya dalam alam persekolahan dia, untuk menjamin masa depan dia dan untuk mengisi tanggungjawab, mengisi sasaran target negara, mencapai negara maju by the year 2020. Ya? Jadilah guru yang cemerlang, jadilah guru yang berwibawa, jadilah guru yang bersungguh-sungguh untuk menjayakan para pelajar. InsyaAllah dengan keikhlasan dan kejujuran kita untuk menjayakan pelajar-pelajar kita, menjayakan sekolah kita, akhirnya kita mendapat balasan yang baik daripada Allah SWT. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.